Yang berhormat Dato' Haji Abdul Halim bin Abdul Rahman, Pangkalan Cepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Tan Sri Yang Pertua, soalan saya nombor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ketua, untuk makluman ahli yang berhormat, pengurusan pilihan raya yang dilaksanakan oleh SPR adalah berdasarkan kepada kerangka undang-undang dan peraturan-peraturan pilihan raya yang telah ditetapkan. Berasaskan kepada kerangka perundangan tersebut, SPR telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengendalikan pilihan raya yang telus, bebas dan adil di negara ini. Seperti mana yang berhormat sedia maklum, telah 12 kali pilihan raya umum dan lebih daripada 50 pilihan raya kecil di Malaysia telah disempurnakan dengan jayanya tanpa sebarang masalah yang besar. Namun begitu, SPR terus komited untuk menambah baik proses pilihan raya di Malaysia, termasuk melakukan beberapa perubahan dan penambahbaikan terhadap urus tadbir dan undang-undang serta peraturan-peraturan pilihan raya. Mengenai pengundi pos atau pengundi tidak hadir, seperti mana yang berhormat sedia maklum, Perkara 119/1/B Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan hak mengundi bagi kumpulan kategori ini, dan dalam melaksanakan urusan pengundian bagi pengundi tidak hadir ini, peraturan-peraturan pilihan raya dalam kurungan pengundian pos 2003 telah digubal. Undi pos ialah kertas undi sama ada untuk pilihan raya parlimen atau Dewan Undangan Negeri yang dikeluarkan kepada seseorang pengundi tidak hadir yang mendaftar sebagai pemilih pos di dalam daftar pemilih, ataupun mana-mana pemilih berdaftar yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia di bawah peraturan 3/1/B Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pengundian Pos 2003. Berdasarkan hakikat ini, SPR masih berpendapat bahawa sistem pengundian pos yang sedia ada masih lagi relevan seperti mana yang telah diperuntukkan dalam Peraturan 2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih 2002 dan Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pengundian Pos 2003 tersebut. Ini kerana melalui sistem pengundian tersebut memberi peluang kepada semua anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan masing-masing, anggota polis dan pasangan pasukan gerak am PGA meliputi yang bertugas dalam negara, pegawai, kaki tangan dan pasangan mereka yang bertugas di luar negara, serta pelajar-pelajar dan pasangan yang menuntut sepenuh masa di luar negara untuk menunaikan hak dan tanggungjawab masing-masing memilih wakil rakyat yang mereka sukai melalui proses pilihan raya yang bebas dan telus, tanpa perlu mengabaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing sama ada sebagai anggota keselamatan maupun sebagai kaki tangan kerajaan ataupun pelajar di luar negara. Namun begitu, ini tidak bermakna SPR tidak bersedia untuk melakukan usaha pengupayaan dan penambahbaikan di dalam pengurusannya. Malah SPR sentiasa responsif terhadap perubahan-perubahan semasa dengan melakukan proses rekayasa demi untuk memantapkan lagi sistem pilihan raya sekaligus demokrasi di Malaysia. Ini termasuklah mengkaji cara yang lebih efektif bagaimana untuk memantapkan lagi sistem pengundian pos yang sedia ada. Sila, Pangkalan Cepa. Terima kasih atas jawapan Menteri. Saya sebahagian jawapan itu saya boleh bersetuju. Tetapi ada perkara-perkara yang tidak boleh dibuat pembaharuan oleh SPR kerana di luar bidang kuasa dia. Misalnya pembersihan daftar pemilih daripada tahun 57 sampai sekarang, yang masih lebih sekarang ini ada lebih kurang 2.5 juta, 2.6 juta lagi orang yang mati 40-50 tahun dulu. Apa yang boleh dibuat oleh SPR ialah mulai 2002 sampai sekarang boleh dibersih. Ini berkehendak kepada kerajaan membuat decision untuk membersihkan itu. Yang kedua, mengenai kaedah undi pos. Kaedah ini bukan termaktub dalam perlembagaan, dia termaktub dalam peraturan yang dibuat oleh SPR. Dan peraturan ini dibuat sejak tahun 57. Tak sesuai. Kalau ISA, Menteri Dalam Negeri sendiri nak kaji,
kenapa kita tak boleh kaji? Jadi dua perkara yang penting yang mesti dikaji. Pertama sekali, borang dua. Borang dua ni sebenarnya tidak perlu. Kalau dulunya perlu, kerana mereka berada di luar. Sekarang ini berada di dalam kamp. Dan di sekeliling kamp, tidak perlu lagi. Sekiranya tidak ada borang dua ini, sebahagian besar tentera tidak ada peer factor dengan izin. Kebimbangan nama mereka, kemudian mereka diawasi. Yang keduanya, peraturan, misalnya isteri itu jadikan pendaftar pengundi awam. Pihak tentera boleh menubuh stesen polling station di luar kamp. Boleh menubuh situ. Semua boleh pihak. Kenapa tidak ada kajian? Dan soalan saya, adakah kerajaan berhasrat untuk menggantikan undi pos ini dengan undi awal seperti yang dilakukan di Thailand kepada tentera? Undian awal bagi tentera dan isteri. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Pertama saya nak sebutlah, kalau yang Muhammad kata iaitu ada 2.5 juta yang dah mati, masih ada, yang tu betul pengundi hantu. Dan dia tak boleh mengundi pun, ya? Itu betul pengundi hantu. Tapi tak betul yang Muhammad sebut itu, kerana kita membuat pembersihan ni pada tiap-tiap 6 bulan, tak silap saya. Selalu diadakan. Dan kita akan membersihkan apabila kita menerima maklumat daripada JPN tentang kematian seseorang itu, baru kita boleh keluar daripada daftar. Jadi untuk mengatakan itu bahawa kita tidak membersihkan, itu tidak satu kenyataan yang tidak betul. Dan saya tidak fikir 2.5 juta yang telah pun meninggal dunia masih lagi didaftar. Kalau itu masih ada, itu memang pengundi hantu lah, ya. Dan hantu memang tak boleh mengundi, tentu. Yang keduanya, tahun yang Muhammad sebut kata kaedah-kaedah, betul, tak salah. Memang kaedahnya di bawah peraturan-peraturan Suruhanjaya Pilihan Raya. Tapi saya baru sebut tahun 2003, bukan yang tahun 57. Saya sebut sebentar tadi yang jawapan saya kata mengikut kaedah-kaedah tahun 2003. Bermakna kaedah ini telah pun berubah. Dan yang paling terakhir kita tukar kaedah ini pada tahun 2003, bukan yang pakai tahun 57. Yang ketiga yang Muhammad kata iaitu bahawa pengundi pos isteri dia, ya, isteri dia kena dijadikan sebagai awam. Tuan betul. Apabila kita mendaftar mengundi, ya, kita mendaftar mengundi, kita memilih kawasan di mana kita mau jadi pengundi. Kalau isteri itu ikut suami dia ditempatkan di Sarawak dan dia mendaftar pengundi sebagai pengundi di Penggalan Cepa, macam mana dia nak pergi Penggalan Cepa? Dia dengan suami dia. Sebab tu dia pun kena mengundi sama juga dengan suami dia. Ya, tak boleh. Kadang itu susah. Logistik pun tidak mungkin. Berpuluh ribu isteri ni, isteri kepada pegawai kerajaan ni. Jadi maknanya kalau kita nak suruh dia pergi mengundi di tempat mana dia nak mengundi, maka ini menyebabkan kos besar. Dia terpaksa balik Penggalan Cepa. Dia nak undi yang Muhammad, sebab tu yang Muhammad menang, kan? Jadi kalau kita halang dia suruh balik juga dia mengundi, yang Muhammad dah rugi berapa undi lah tu, ya. Sebab tu kita benarkan dia mengundi ikut suami dia di mana suami dia tempat. Yang keempat, yang Muhammad kata itu bahawa kita kena buat pengundian tu di luar. Pertamanya, polis dan tentera ni sememangnya mengikut jawatan kerja dia memang duduk asing daripada orang awam. Itu pertama. Dalam setiap apa sekalipun, dia termasuklah mengundi. Nombor dua yang Muhammad, waktu mengundi, Suruhanjaya telah mengarahkan kepada pihak tentera ke polis untuk membenar wakil daripada parti yang bertanding dalam peraya untuk duduk melihat perjalanan pengundian itu sendiri, walaupun dia ada dalam kamp, ya, boleh. Dan kemudian waktu dia nak membilang undi, dia bilang undinya di waktu
lepas jam 5 habis pengundian, pada ketika itu baru dikira undi, dan pada ketika itu memang ada wakil daripada parti-parti yang bertanding. Sebab itu cadangan Yang Berhormat untuk nak hapuskan undi pos tu ditolak oleh kerajaan.